Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya pagi ini. Hari ini kita akan mula topik tingkatan 4. Kali ikutkan macam ulang kaji lah. Okey, topik tingkatan 4. Chapter 2, Quadratic Functions. Okey, apa yang awak akan belajar bagi topik ini ada 3 bahagian. Quadratic Equations and Inequalities, types of roots of quadratic equations and quadratic functions. Quadratic function ni adalah gabungan daripada quadratic equation dan function. So nama dia quadratic function. So kita tengok nanti apa bezanya tu. Okay, did you know a satellite dish has the ability to converge the energy on its 5 focal point? Satellite, television, radar and telecommunication tower are examples of objects we focus on the properties of reflection of parabola. Okay, kuadratik lah tu bentuknya. Based on the history of the ancient times, Archimedes helped the Greek army by using parabolic mirrors to torch the military ships of Rome who were trying to conquer the Greek town Syracuse in 213 BC. Yang ini mungkin awak boleh cari tengok pada Google lah. Okey, cerita benda ni, cerita sejarah ni. Okey, significance of this chapter. Ini antara dua bahagian yang biasalah. Okey, dalam bidang astronomi, astronomers use the concept of quadratic function in inventing telescopes. Parabolic mirrors are able to converge and reflect the light onto a certain point. Okey, dia gabungan fizik dan juga mat kat situ. Sama juga untuk bridge, okay, jambatan. In the engineering field, engineers apply the concept of quadratic function to determine the types of loads which can be accommodated by a bridge. Okay, sebarang jambatan yang dibina tu dia mesti buat trial and error jugalah. Okay, ada dia punya certain, dia punya software. Okay, nanti kan ramai-ramai naik atas jambatan tu kan runtuh pula kalau tak dibina mengikut spek dia sendiri. Okay, the cross section of a skateboard ramp in the shape of a parabola can be modeled by using the quadratic function. That is fx equal ax square plus bx plus c. For your knowledge, the shape and width of a skateboard ramp can be modified through the knowledge of quadratic function. Okay, siapa yang minat bermain skateboard tu, benda ni biasalah. Okay, situasi macam ni. What is the best shape of skateboard ramp from the safety aspect? Pun dikira dia ada penilaian jugalah berkenaan dengan safety, kecenderungan, lengkuk dia apa semua. Okay, nanti makin laju kan kalau tak dapat nak break kan berlaku kemalangan pula. Okay, so perkara pertama, bahagian pertama adalah quadratic equation and inequalities, yang mana the first one kita belajar bagaimana nak selesaikan quadratic equation using completing the square and formula. Okay, sebelum ni awak belajar di tingkatan 4 matematik biasa tu penggunaan calculator, penggunaan factorization. Okay, macam mana nak selesaikan quadratic equation. Quadratic equation ni banyak kaedah kita nak selesaikan. Okay, paling mudah adalah guna calculator. Biasa kita semak jawapan lah. Okay, kemudian kaedah yang kedua, factorization. Ada certain keadaan kita tak boleh guna factorization method. Kita kena guna completing the square ataupun formula. Seperti mana yang awak belajar di topik 3 tingkatan 4 tu. Okay, apa tu simultaneous equation tu. Okay, so simultaneous equation tu kebiasaannya kita guna dua kaedah saja, iaitu factorization ataupun formula. Kita tak guna completing the square ni. Okay, kita tak guna. Kita guna completing the square ni ikut situasi. Tapi kalau biasanya kita nak selesaikan simultaneous equation, kita guna sama ada factorization ataupun formula. Dan kita semak jawapan guna calculator. Harap semua masih ingat bagaimana nak selesaikan quadratic equation guna pakai calculator.
Okay, most of the situations that place in our daily lives are associated with equations. One of the equation is the quadratic equation. Consider this equation. Okay, contoh nak cari panjang atau lebar gambar yang diberi. The area of a rectangular picture frame is 100 cm square. If the length is 3 cm longer than its width, write an equation which satisfy this situation. Okay, seperti mana yang awak nampak di situ. Suppose that the width of the frame is X centimeter and its length is 3 centimeter longer than its width. That is X plus 3 centimeter. So itu yang awak akan dapat. Okay, quadratic equation ni. Daripada situasi itu. Okay, note that this equation has a variable x. Biasa kita akan guna pakai satu variable sahaja. Okay, dan highest power dia adalah 2. Hence, this equation is known as a quadratic equation. Quadratic equation. So, a general form of quadratic equation can be written as, hilang lah, mana saya tu? Saya ulang balik. Minta maaf. Okay, yang itu. Okay, ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are constants and a cannot be equal to 0. Okay, kalau a tu equal to 0 dah tak jadi kuadratik lah. Okay, dia dah jadi linear. Okay. Okay, how do you solve a quadratic equation? What does it mean by solving a quadratic equation? Okay, solutions or roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the x-coordinates of the intersection points between the graph y equal ax square plus bx plus c and the x-axis. Maksudnya apabila awak menyelesaikan quadratic equation, sebenarnya awak mencari pintasan x, nilai x. Okay, intersection between the graph and the x-axis. Itu sebenarnya bila awak menyelesaikan quadratic equation. Sebab memandangkan kita guna x. Okay, kita guna variable x, so kita mencari x-intercept. Okay. Ada 3 keadaan di situ bergantung kepada jenis graf. Awak nampak situ ada 6 kan. Sebab 3 graf senyum, 3 lagi graf sedih. Yang mana 4 graf di situ tu mempunyai x-intercept, 2 lagi tidak mempunyai x-intercept. Okay, mungkin kamu dah boleh agak kenapa bentuk-bentuk tu berlaku daripada pengetahuan sedia ada yang awak dah belajar tahun lepas. Tak apa, nanti kita ulang balik yang ini. Jadi, so yang pertama sekali kita akan belajar ini bagaimana nak menyelesaikan solve the quadratic equation using the completing the square method. Okay, bagi yang dah mahir, alhamdulillah. Okay, teruskan latihan awak. Yang mana belum mahir, boleh cuba rujuk, tengok macam mana kan. Sebab completing the square method ni banyak kita guna pakai dalam topik ini. Okay, so A yang pertama, okay, kalau awak perasan A dia positif, yang kedua A dia negatif. Kaedah dia sama sahaja. Okay, so yang pertama ni X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 equal 0. Kita nak buat kaedah completing the square method. Jadi yang 7 ni iaitu nilai C ni kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi X square tambah 4x equal 7. Macam tu. Okay. So, bila kita tiadakan C, kita kena tambah balik C tu. Ikut kepada yang depan. Okay, bagaimana kita nak buat? So, x square tambah 4x tambah, sebab kita dah hilangkan dia, kita kena tambah balik lah. Okay. Bracket equal 7 tambah bracket. Yang mana bracket ni perlu kuasa 2 dan bahagi 2. Okey.
Dan apa yang nak diletakkan di ruangan atas ini? Okey, apa yang nak diletakkan di ruangan atas ini adalah, kita tukar warna. Okey, adalah nilai B. Nilai B. Kalau B awak positif, positiflah yang letak di atas itu. Kalau nilai B dia negatif, negatiflah. Okey, kena ambil bersama-sama tanda dia tu. So di sini adalah positif 4, yang ini pun positif 4. Okey. Kemudian, 1, 2, 3 yang sebelah kiri tanda sama dengan ni kita akan rangkumkan sebagai satu sahaja bracket. Okey, yang sebelah kanan tu awak selesaikanlah guna kalkulator. 7 tambah 4 bahagi 2 kuasa 2. 4 bahagi 2, 2 kuasa 2, 4. 7 tambah 4, 11. Okey, sebelah kanan tu teruskan sahaja guna kalkulator. Yang sebelah kiri ni. Okey, sebelah kiri macam mana kita nak buat? Kita tengok yang ada kuasa 2 sahaja. Okey, mana kuasa 2-nya tu? Ada 2 tempat kan yang ada kuasa 2. Yang pertama, X kuasa 2. Yang kedua, yang bracket yang kita buat tadi tu. Ni kuasa 2. Kita fokus kepada 2 ni saja. Yang tengah tu tak apa. Okey, so X kuasa 2 letaklah X. Okey, manakala yang ini positif 4 bahagi 2 kuasa 2. So, tambah 2. 4 bahagi 2. 4 bahagi 2, 2. Kalau negatif 4 bahagi 2, negatif 2 lah. Okey, macam tu. Okey, so apabila awak kembangkan balik X tambah 2 ni, mungkin ada yang tanya kenapa pula daripada panjang jadi pendek macam tu. Sebab cikgu mana pergi hilang 4X tu. Okey, so X tambah 2 kuasa 2 ni, bila awak expand akan dapat balik 4X tu. Okey, saya buat cara pintas lah. X square 4X tambah 4. Keluar balik 4X ni. So dia tak hilang pun. Okey, cuma kita mudahkan dia. Okey, itu yang pertama. Yang berikutnya. Okey, yang berikutnya adalah, okey, kita akan gerakkan kuasa 2 ni ke sebelah. Kita pindahkan dia akan jadi punca kuasa 2. So X tambah 2 kekal. So bila kuasa 2 tu pindah ke kanan, dia akan jadi square root. So bila square root, kita kena wujudkan tambah dan tolak ni terus. Okey, dan 11. Macam tu. Okey, untuk topik ni plus minus tu ada untuk square root. Ada certain topik kita tak guna negatif, kita guna plus sahaja. Okey, tengok pada situasi. Kemudian kita nak cari nilai X, 2 tu kita kena pindahkan dia. So plus minus square root 11 tolak 2. So awak akan dapat 2 jawapan. Okey, jawapan pertama adalah bila plus square root 11 ni tolak 2. Dan yang satu lagi nilai negatif lah, square root 11 tolak 2. So awak akan dapat 2 jawapan. Tekanlah kalkulator, dapatkan jawapan. So tanda negatif jangan letak G dalam square root. Okey, sebab bila awak tekan square root negatif pun tak ada jawapan. Okey, negatif tu perlu letak di luar. Okey, settle yang pertama. Okey, yang kedua B. Okey, B. Kita tulis dulu soalan dia. Biasakan diri awak tulis dahulu soalan. Kalau melibatkan kertas 2 memang nak tak nak kena tulis dululah. Okey, kalau kertas 1 tu okey lah. Okey, cuma hati-hati bila tulis balik soalan sebab kadang-kadang kita akan buat kecuaian. Okey, saya pun pernah berlaku kecuaian juga bila pindahkan. Okey, so hati-hati. So negatif 3x square tambah 6x tolak 1 equal to 0. So perkara pertama adalah Okey, perkara pertama adalah kalau di sini ni kita boleh hilangkan terus negatif 3 tu. Okey, kita boleh hilangkan terus sebab X kuasa 2 tu kena always positif. So mandangkan ni adalah equation. Equation, apa maksud equation? Equal to 0. So bila equal to 0, kita boleh hilangkan A tu yang negatif. Ni A kan. Negatif 3 ni adalah A. Kalau yang dah okey, yang dah lupa ni A. So A kalau kita nak buat completing the square method kena always 1. Kena always 1. Mandangkan ini adalah equation.
So kita boleh hilangkan negatif 3 tu. Macam mana nak hilangkan negatif 3? Kita bahagi semua dengan negatif 3. Tapi sekiranya kalau ini function berbeza. Okey, sebab ini equation, so tidak ada masalah. Kita negatif 3 bahagi setiap satu ni. Okey, so bila dah bahagi setiap satu, x kuasa 2 tolak 2x tambah 1/3 equal 0. Kalau saya buat silap, mohon tegur lah. Okey, so x kuasa 2 tolak 2x tambah 1/3 equals to 0. So proses tadi berulang balik. Proses tadi berulang balik, iaitu kita akan alihkan dahulu C ni ke sebelah kanan. Okey, so x kuasa 2 tolak 2x negatif 1/3. Macam tu. Okey, negatif 1/3. Agak-agak keluar tak result kat sini ni. Tak apa. Kita tengok kejap lagi apa jadi. Okey, so kemudian bila kita dah hilangkan C tu, kita kena adakan balik C tu. Okey, bagaimana kita nak adakan balik? Okey, so x kuasa 2 tolak 2x tambah, jangan pula tolak ya, tambah letak bracket equal negatif 1/3 tambah juga sama, benda yang sama. Okey, so ni kuasa 2 bahagi 2. Kuasa 2 bahagi 2. Apa yang perlu diletakkan sebelah atas? Nilai B. Nilai B kita adalah sekarang negatif 2. Ni nilai B kan? Ni nilai B ni. So negatif 2 letaklah dekat sini. Okey, negatif 2. Jadi sebelah kiri kita akan letakkan di bawah satu bracket. Dan kita fokus kepada yang ada kuasa 2 sahaja. Manakala yang sebelah kanan tu terus boleh selesaikan. Negatif 1/3 tambah negatif 2/2, negatif 1/2, 1. 1 tolak 1/3 dapat 2/3. Okay, guna kalkulator awak tu. Kalau awak rasa nak latih akal awak tu, fikiran awak tu, boleh buat macam saya kira-kira macam tu dapat jawapan tanpa guna kalkulator. Okey. Kemudian kat sini ni, okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan fokus kepada yang ada kuasa 2. Mana yang ada kuasa 2? Ni yang ada kuasa 2 dan yang ini yang ada kuasa 2. Okey, jadi x dan yang ini negatif 2 bahagi 2. Okay. Negatif 2 bahagi 2 adalah negatif 1. Dah selesai. Okey, dan kita akan pindahkan kuasa 2 ni ke kanan. Okey, bila kita pindahkan kuasa 2 tu ke kanan, automatically jawapan sebelah kanan tu perlu letak plus minus. Okey, perlu letak plus minus. So x awak equal plus minus 2/3 ke root tambah 1. So bahagikan kepada dua bahagian, satu yang positif 2/3 ke root tambah 1, yang kedua adalah negatif square root 2/3 tambah 1. So jawapan dia tu awak kira lah guna kalkulator. Okey, boleh? Harap jelas macam mana kita nak buat proses completing the square method. Okey, itu jawapan yang pertama tadi, A tu negatif 5.317 or 1.317. Okey, sama ada. Okey, bila ada dua jawapan macam ni, seingat saya, awak guna or ataupun awak letak koma di antara kedua-dua jawapan itu. Jangan letak and. Okey, jangan letak and. Kalau tak silap saya, and tu jangan letak. Guna or ataupun koma sahaja. Okey. Dan yang kedua adalah jawapan dia 0.1835 or 1.8165. Okey. Kat situ pun ada jalan kerja je seperti mana awak nampak. Okey. Tu yang pertama, guna pakai completing the square method. Manakala formula, formula ni mudah sahaja kalau dalam penyelesaian. Yang penting awak ganti nilai dengan betul. Itu sahaja. Kemudian yang selebihnya terus guna kalkulator. Okey, masukkan A, masukkan B, masukkan C tu dapat
jawapan. Okey, jangan tekan kalkulator, guna pakai formula yang dia beri. Saya risau takut berlaku kesilapan. Okey, takut berlaku kesilapan. So untuk contoh 2 ni, identify lah yang mana A, B dan juga C. Okey, kalau A tu adalah 2, B dia negatif 2, C dia negatif 3. Pastikan dia dah dalam bentuk am. Apa yang dikatakan bentuk am, dia belakang dia tu mesti equals to 0. Okey, mesti equals to 0. Jika belum, so kena jadikan bentuk am dahulu, barulah awak identify A mana, B mana, C mana. Dan bila dah identify ketiga-tiga itu, masukkan terus sahaja ke dalam formula. Okay. Biasakan diri awak tulis dulu formula supaya formula ni lekat dalam kepala. Walaupun memanglah dia akan bagi masa exam, tak ada masalah. Okay. Cuma bila awak selalu buat latihan, selalu buat formula, tulis formula, benda tu akan lekat dengan sendiri dan tak perlu awak tercari-cari. Kecuali trigonometri yang banyak formula tu tak ada masalah. Okay. Ini untuk proses cepatkan. Okay. Tengok di sini, ramai yang akan buat kesilapan di sini. Okey, ramai yang akan buat kesilapan di sini. Okey, dia tengok kat sini negatif B. B pula memang negatif 2. Apa lagi awak pun akan letak pun negatif 2 terus. Ramai yang buat kesilapan ini. Okey, ramai yang buat kesilapan ini. Okey, so hati-hati. Ingat, ini adalah pada formula negatif B. B sahaja negatif 2. Okey, jadi ini nilai B. Okey, negatif 2 ni adalah nilai B. Formula negatif B. So negatif tu letaklah kat luar. Macam tu. Okey, tambah tolak B kuasa 2 negatif 2. Okey, biasakan diri awak yang mana nombor negatif tulis dalam bracket. Positif tak apa. Okey, tolak 4 darab A, 2 darab C negatif 3. So square root bahagi semua. Pastikan tarik panjang-panjang. Okey, sebab ada murid yang dia tarik bawah dia tu bermula kat mana? Dia tarik kat sini. Mana? Adam, tidak ya. Okey. Dia buat apa? Dia buat separuh sahaja. Dia buat mana? Kat sini. Okey, dah salah di situ. Okey, cara menulisnya. So kena tarik panjang-panjang, tarik betul-betul. Okey, 2 darab A, 2 darab 2 jugalah. Kemudian jangan guna kalkulator awak. Ini hanya masukkan nilai sahaja A, B dan C. Okey, kemudian jawapan akhir itu guna kalkulator, masukkan, tekan 3 kalimut, pilih EQN, kemudian tekan next, kemudian pilih kuadratik tu. Masukkan A, masukkan B, masukkan C dan dapatkan jawapan. Terus tulis jawapan, dua jawapan tu. Biasakan jawapan tu diasingkan guna koma. Saya biasa guna koma, saya tak pernah guna O. Saya guna koma saja. Sebab O pun kena menulis OR. Kalau koma ni macam sekali sajalah. Okey, masing-masing lah. Kalau dah biasa letak O, buatlah O. Tapi jangan letak N. Okey, jangan letak N. Okey, so itu jawapan dia negatif 0.823 and 1.823. Okey, itu praktis yang awak akan cuba. Ada satu pun ada 6. Okay, give your answers in 3 decimal places. Kemudian nombor 2 pun sama, ada 6. Jawapan awak mesti dalam 3 decimal places. Nombor 3 dalam ayat panjang sedikit. Okay, mungkin berbentuk kebat. Awak kena cerakinkan maklumat yang ada itu kepada bentuk yang lebih mudah untuk dikira. Kemudian yang terakhir 4 ada gambar rajah dan ada description. Okay. So hari ini sahaja dahulu. Biasakan diri awak bagaimana nak selesaikan quadratic equation guna kaedah completing the square dan juga formula. Okay, next nanti kita jumpa
kita akan belajar bagaimana nak membentuk quadratic equation daripada roots yang diberi. Okey. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada ya? Okey, kejap. Adakah ada lalu apa-apa hal pun? Kehadiran. Kejap. Kita ada 58 orang, alhamdulillah. Download attachment. Square method dalam form 4. Yalah, dalam form 4. Okey. So, kalau kurang jelas suara saya, harap-harap video yang saya kongsikan nanti dengan awak tu suaranya lagi jelas, insyaAllah boleh jadikan rujukan. Okay, so buat latihan itu dulu. Macam mana nak buat computing the square method, bagaimana nak buat formula. Okay, sehingga kita berjumpa bersemuka nanti ni, saya akan cuba ajar balik yang topik 1, 2, 3. Okay, kalau dah bersemuka nanti kita buat drilling. Okay, kita buat latih tubi. Selagi mana tak bersemuka, kita buatlah. Saya akan ajar balik dan kita buat fresh balik. Okay. Okay, so kalau jika tiada apa-apa, kita jumpa semula minggu depan. Kali ini kita berjumpa sekali seminggu saja, bagi peluang kepada subjek lain yang sebelum ni satu waktu saja. Kesian mereka pun nak habiskan silibus juga. Saya tak apa, dah selesai dah, alhamdulillah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Apa-apa boleh PM saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sebab sudi hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.